Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang Allah sekalian yang berada di rumah? Bertemu kita dalam My Quran Time, baca, faham, amal Al-Quran yang kita ada sebagai hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah pada hari ini kita berada pada halaman yang ke-13. Kita ingin melihat sambungan daripada hari semalam, bagaimana kita bercakap tentang apakah yang berlaku kepada Bani Israel, ya, iaitu orang-orang Yahudi, sebagai peringatan kepada kita umat yang membaca, yang mendapat Alkitab. Dan apakah yang kita belajar semalam? Secara ringkasnya kita melihat kepada komitmen bagi orang-orang yang mendapat Alkitab pada zaman dahulu, dan juga komitmen kepada kita pada tahun ini dan tahun-tahun yang seterusnya, agar komitmen mikro itu akan mengelakkan daripada cabaran-cabaran makro. Apa kaitan mikro dan makro itu? Mari sama-sama kita lihat. Dan sebelum kita pergi lebih jauh, sudah tentu kita ingin memulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Kita bersama dengan Ustaz Tarmizi. Apa khabar Ustaz hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz ya. Ceria. Alhamdulillah ceria gembira hari Semalam ini. kita telah bincangkan muka surat 12 ya. 12 hari ya. Kita sambung lagi bacaan kita pada muka surat 13 kan. Surat 13. Dan alhamdulillah kita doakan ya. Rasanya bila dah dapat kita halaman demi halaman ni, momentum dia itu dia menceriakan. Betul, ya. Kita bukan sekadar lalu sahaja dalam membaca Al-Quran. Betul, sebagaimana yang tuan-tuan alami, saya yakin di rumah juga ya. Kita rasa bahawa rupa-rupanya ayat ini bukan berulang, ya. Ayat ini bukannya begitu sahaja, tapi ada mesej besar, hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz, mari kita mulakan dengan Ummul Quran. Okey, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, apa khabar hari ini? Kita di muka surat yang ke-13, sahabat-sahabat di Terengganu. Apa khabar? Subhanallah. Terengganu ya. Sampai sama dengan orang Perak kali lah. Teman lah ya. Teman. Masya-Allah, masya-Allah. Mudah-mudahan masih lagi kita hari ini bersedia dengan ayat yang kita nak bacakan hari ini, tentunya khusus di halaman yang ke-13. Namun 13. Kita baca dulu bacaan yang menjadi bacaan kita setiap hari Ustaz. Itulah suratul Fatihah yang ulang-ulang kali kita baca sehari. Semalam dalam kehidupan kita sekurang-kurangnya 17 kali sehari dalam solat fardu kita. Jom kita baca suratul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan surah Al-Fatihah. Terima kasih Ustaz ya. Sebagai Ummul Quran yang menjadi induk kepada Al-Quran, dan sebagaimana yang kita maklum bahawa surah Al-Fatihah ini di ayat yang ke-7 itu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita mohon jadi orang yang diberi nikmat. Ya. Bagaimana nak dapat nikmat? Salah satu nikmat yang besar daripada Allah adalah Al-Quran. Masya-Allah. Ya. Apabila kita dapat membaca baris demi baris ini, menghargai setiap harakah yang ada, ya, setiap tanwin, setiap perkara ini, sebenarnya ada pahala. Satu dah dapat nikmat dah, ya. Dan pahala ini, orang cakap pahala ini untuk dunia ke untuk akhirat? Ya, jawapannya apa tuan-tuan? Untuk dunia dan akhirat. Ya, untuk dunia kita nak dapatkan kebahagiaan,
kejayaan, kita perlukan pahala ganjaran daripada Allah, ya. Ia memudahkan urusan Ustaz, ya. Kadang-kadang kita rasa bahawa buat sesuatu projek, ya, kita nak mengingatkan anak kita, nak menguruskan pejabat, ada saja masalah, tapi orang yang bertakwa, ya, sentiasa ada jalan keluar, ya. Dia ada je jalan dia. Kadang-kadang duit gajinya tu 2-3 ribu je. Betul, tetapi cukup pula, boleh derma sana pagi-pagi, tetapi orang yang gaji sampai 10 ribu tak cukup-cukup Ustaz. Kan? Baru dapat masuk gaji je, dah hilang, dah mula pening kepala, kan. Jadi ini yang kita nak sama-sama ambil, dan kita tidak mahu jadi orang yang dimurkai dan disesatkan. Ya, betul. Ciri orang yang dimurkai, ini yang kita sedang kaji sekarang ini. Ayat muka surat 12 pun ada ceritanya. Mari kita tengok pada ayat yang muka surat 13 ini, sinopsis muka surat ini kita perhatikan sama-sama. Pada ayat 84 hingga 86 bercerita tentang beberapa kes pelanggaran, ya, janji oleh kaum Yahudi. Ya, bagaimana orang Yahudi dia melanggar beberapa perjanjian. Ini sebenarnya sambungan daripada hari semalam, ya, halaman yang ke-12, dan kita akan sambung pada muka surat 84, 85 dan 86. Dan kemudian kita akan melihat pada ayat 87 hingga 88 sikap kaum Yahudi terhadap para rasul dan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa macam Yahudi kan, tapi sebenarnya Yahudi itu tukar saja kepada umat Islam, kita akan dapat pelajaran yang besar. Ya, kalau tidak kita akan rasa macam ini Yahudi kot, tu kat Israel sana, kan. Kita akan cakap dekat Perancis ke dekat mana, dekat Malaysia tak ada Yahudi, macam tak relevan. Bukan itu cara bacanya. Cara bacanya ialah bila tengok itu, ia adalah kalau waktu di Madinah ini yang dengar banyak memang orang Yahudi, ya. Tetapi bagi orang Islam juga ambil pelajaran. Apakah pelajaran tersebut? Ini yang kita nak baca. Kita mulakan dahulu pada ayat 84 dahulu. 84 dulu, ya. Silakan. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya yang dikasihi Allah Subhanahu taala sekalian, kita berada di muka surat 13 ini. Kita dalam muka surat ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita ada 1, 2, 3, 4, 5 ayat. Yang kita nak belajar pada hari ini adalah 5 ayat. So kena hati-hati tuan-tuan dan puan-puan. Maksud saya tu, perhatikan ayat demi ayat, kalimah demi kalimah yang kita akan bacakan dan yang juga kita ingin pelajari dan kita ingin tadabbur. Jangan kita kena fokus sekejap untuk bacaan tu, dengar betul-betul, kalau boleh ikut sama-sama ikut sama-sama. Okey. Jom kita baca, dan saya nak cuba baca ini dengan tarannum Sabah Ustaz. Hari ini saya nak cuba baca dengan tarannum Sabah saja. Sabah. Sama, ya, sama-sama kita baca sama, ya, insya-Allah. Okey, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثم أقررتم وأنتم تشهدون صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim ini adalah daripada ayat 84. Kita mulakan ringkas dulu Ustaz, ya. Pasal lepas ni ayatnya panjang. Panjang sangat, ya. betul. Tapi sebenarnya ayat 84 ini sambungan daripada ayat 83. Ya. Kalau ayat 83 semalam pun kita ada baca wa id akhadna mitsaqa bani Israil, ya. Di sini sebenarnya tahap mikro. Mikro tu tahap kecil. Maksudnya apa? Setiap individu kena buat apa yang ada pada muka ayat 83 tadi, ya, Bani Israel, dan juga peringatan untuk kita, iaitu yang pertama, jangan syirikkan Allah dan berbuat baik kepada ibu bapa, kepada sanak saudara, kepada orang yatim, anak yatim, orang miskin. Ya, biasa kita dengar perkataan ini, ya, waqulu linnasi husna, cakap dengan manusia dengan baik, wa aqimus solah wa atuz zakah. Mikro ini kalau kita buat betul-betul, insya-Allah dia tidak membawa kepada masalah yang besar, ya. Tetapi kalau ada masalah pada ayat 83, orang Islam, ya, kita ambil pelajaran daripada Bani Israel ini, contohnya syirik, ataupun tidak berbuat baik dengan ibu ayah, ataupun dengan
ibu ayah tu asyik tak ngam je selalu, ya. Yang ini perkara yang perlu saya dan juga adik-adik di rumah, terutama kalau anak-anak Ustaz, ya, sekolah rendah ke sekolah menengah ke, kadang-kadang dia dengan mak ayah ni dia tak puas hati selalu. Dia rasa macam mak tak faham saya, ayah tak faham kan. Lepas tu ayah pula cakap anak, kamu tak faham kan. Dua-duanya tak berapa ngam kat situ. Sebenarnya itu masalah mikro kecil di dalam rumah, ya. Ia boleh membawa kepada masalah di luar rumah. Oh, masya-Allah. Masalahnya apa? Kita akan tengok pada ayat 84. Apa lagi? Contohnya waqulu linnasi husna. Ini kita dah belajar dalam episod sebelum ini, iaitu bercakap dengan manusia dengan baik. Ya. Kalau perkara ini tak dibaiki, sekarang ni dekat Facebook ke, dekat Twitter ke, ya, dekat WhatsApp kadang-kadang, ataupun main game tu sambil mencarut-carut apa sebagainya. Itu sebenarnya kalau gagal dijaga, itu tandanya seseorang itu digelar sebagai melanggar janji kepada Allah SWT. Jadi cakap baik ni bukan sekadar kalau saya nak cakap baik-baik ya, kalau tak nak sudah, bukan. Ia adalah satu perjanjian. Kalau orang Yahudi dahulu itu satu perjanjian, juga kita berjanji kepada Allah. Tapi mungkin kalau tak baca Al-Quran, kita tak tahu bahawa cakap baik ni penting kan. Jadi nanti kita akan tengok apa kesan bila kita tak ikut perkara ini, ya. Dalam ayat 84 Allah cakap apa? Dan ingatlah, sekali lagi, ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu, membunuh orang dan mengusir dirimu, saudara sebangsamu dari kampung halamanmu, kemudian kamu berikrar dan bersaksi. Kalau yang tadi dengan mak ayah tak elok, dengan manusia cakap main keluar sahaja, ya, mulut, istilahnya mulut longkang Ustaz, ya, ataupun tangan longkang, ya. Kesannya apa? Dia membina masyarakat yang mudah menumpahkan darah. Ini yang berlaku pada umat Yahudi dahulu. Allah kata di peringkat makro, di peringkat negara, di peringkat negeri, kamu janganlah jadi orang yang tasfiku nadima'akum. Menumpahkan. Biasanya orang cakap kalau katakan nak membunuh orang, bunuh orang lain Ustaz, ya. Tapi Allah gunakan istilah dima'akum. Darah kamu. Masya-Allah. Maksudnya apa? Maksudnya ialah orang beriman sesama kita, ia adalah satu darah. Masya-Allah. Satu darah. Jadi kalau katakanlah sekarang kalau ada yang kata pasal dia tak puas hati dengan seseorang, dia buat perancangan untuk membunuh seseorang contohnya, sebenarnya bunuh seorang beriman, kalau orang beriman meninggal, tuan-tuan sekalian, sebenarnya itu adalah darah kita juga. Cuba bayangkan kalau ayah kita yang dibunuh oleh orang lain, ataupun mak yang kita sayangi yang duduk di kampung Ustaz, ya, kita dengar berita mak kamu dibunuh. Apa perasaan tuan-tuan? Sudah tentu kita akan cari siapa orang itu. Dan di peringkat negara ini kita ada kes kan, yang kena belasah pasal dia bertugas, ya, meninggal. Tapi kalau katakan kita kata nak buat macam mana dah meninggal, sebenarnya ini adalah perjanjian, ya, perjanjian kita dengan Allah SWT untuk jaga darah, jangan sampai ia ditumpahkan, ya. Jadi Allah mengingatkan la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Jangan kamu menghalau anfusakum. Sekali lagi istilahnya diri kamu. Masya-Allah. Dia sesama Yahudi tu, dia tak puas hati dengan dia halau. Ya, dia tak puas hati dia halau, kan. Jadi perkara itu pernah berlaku pada orang-orang Yahudi yang beriman, ya. Jadi Allah mengingatkan kepada kita orang beriman, kalau ada orang dia kadang-kadang dia halau tu pasal apa? Engkau daripada mana? Indonesia, halau. Kan? Engkau daripada mana? Rohingya, halau. Kan? Dia ikut negara. Bukannya kerana satu akidah, ya. Jadi perkara ini satu perkara yang bukannya asing dalam dunia kita sekarang. Ia banyak berlaku. Kita memandang kalau dia engkau daripada mana? Daripada Indonesia, ada pandang sebelah mata, ya. Bangladesh pandang sebelah mata. Sebenarnya teknologi itu, okay, kemahiran itu adalah satu kerosakan yang dibuat oleh Yahudi pada zaman dahulu. Dia pandang kalau ustaz orang Melayu kedap, kan. Dan perkara itu masih ada berlaku lagi, ya. Kalau di US tu saya ada juga satu kumpulan Yahudi itu ketika peristiwa September 11, bila dia tahu Muslim from Malaysia, dia pandang sebelah mata je. Dan kita memang agak bergaduh sikitlah, pasal dia memandang orang selain daripada Yahudi tidak semulia dia. Jadi ini yang tidak boleh kita laksanakan, yang kita belajar daripada sini. Summa aqrartum wa antum tashhadun. Padahal kamu dah berjanji, kamu dah bersaksi, tapi mereka tetap juga melanggar, ya. Jadi apakah sambungannya? Jom kita tengok ayat 85 dan ayat 86. Allah memberi penekanan kali ini lagi real,
tentang peristiwa umat Yahudi, sebenarnya ia banyak berlaku dalam umat Islam. Harapnya kita tak jadi seperti mana dalam ayat 85-86. Jom Ustaz. Amin. Baik. Terima kasih Ustaz Tuan Fazrul. InsyaAllah kita nak sambung ayat 85 dan juga ayat 86 saya. Dua ayat yang walaupun dua ayat tapi panjang. Panjang, boleh tahan ya. Dan ayat jaga dia nafas. ayat dia pun panjang-panjang ni Ustaz. Ini kalau Ustaz Tirmizi bosyok ni. Ya, mana Ustaz Tirmizi kan? Mana Ustaz Ke ada Tirmizi Ustaz kita? Tirmizi kat sini? Belum lagi ya. Okey, tak apa. Kita mula dulu Ustaz Okey, ya. Okey. Jadi kita cuba baca dan kita perhatikan. Saya pun cubalah sejauh mana tempat nak berhenti yang sampai dengan nafas saya. So kita sama-sama kita tengok insya-Allah. Sambung lagi Ustaz dengan Taranum Sabah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim itu adalah bacaan daripada ayat yang ke-85 yang panjang Ustaz dan juga 86 ya. Okey, jadi tuan-tuan di rumah dapat ya berjaya membaca bersama dengan Ustaz Tirmizi sebentar tadi. Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu mereka dalam kejahatan dan permusuhan dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan kamu tebus mereka padahal kamu dilarang mengusir mereka. Adakah kamu beriman pada sebahagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebahagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang sesuai bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu selain mendapat cacian dalam kehidupan di dunia, pada hari kiamat dikembalikan pada azab yang paling berat. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Panjang Ustaz ya. Kita tengok kamu banyak sangat kamu ya. Tapi apa sebenarnya kamu di sini? Kamu yang digelar di sini ialah kepada Bani Israel ya, orang-orang Yahudi yang menjadi audience banyak di Madinah itu ketika wahyu ini turun. Okey. Jadi apa Allah ingatkan? Allah ingatkan itu maksudnya nak mengajak mereka kepada tauhid dan bagi kita yang membaca ayat ini juga nak mengajak kita kepada tauhid. Isunya apa? Isunya bila tauhid ini dia bukan sekadar cakap kat mulut saja. Ya, bukan kata pasal kad pengenalan saya Islam ya, maka saya ni kira dah okeylah ni. Ada sifat-sifat yang diberi perhatian dalam ayat ini. Apa sifatnya? Bila dah berjanji, tadi ayat 84 tadi dah berjanji. Kemudian Bani Israel ini membunuh dirimu. Istilahnya antum haula'i taqtuluna anfusakum. Dia taqtuluna anfusakum ini maksudnya ialah bunuh diri sebenarnya. Tapi dia tak bunuh diri dia. Dia pergi bunuh kepada saudara seakidah dia. Itu namanya membunuh ataupun taqtuluna anfusakum.
ya. Bila orang Islam membenarkan orang Islam lain dianiaya ya ataupun dibunuh kerana orang lain tak puas hati dia bunuh ataupun orang lain ni tak puas hati dia bunuh, kita rasa biar ajalah. Itu sebenarnya kita membunuh diri sendiri dan itu satu dosa yang besar. Satu dosa yang besar dan Allah beritahu di sini wa tukhrijuna fariqam minkum. Subhanallah ya. Kamu menghalau fariqam minkum. Apa maksud fariqa itu? Maksudnya satu golongan. Dia minkum daripada diri sendiri. Maksudnya kita orang Islam, katakan kita di Malaysia orang Islam, dia ada bagi fariq. Fariq ini dia bagi satu kumpulan-kumpulan. Ustaz kumpulan oren, saya kumpulan hijau, dia kumpulan merah, tuan-tuan kat rumah kumpulan apa? Kumpulan biru ya. Itu namanya fariqan. Fariq dia bagi dia apa? Dia membahagi-bahagikan. Dan adakah itu dibenarkan? Tidak dibenarkan. Ya. Tetapi kita tengok di Malaysia rasanya ada tak berlaku begitu Ustaz? Berlaku. Ya. Kadang-kadang satu keluarga pasal warna berbeza kan. Kita betul, pakai baju cantik tak Ustaz? Cantik Ustaz baju warna oranye ya. Kan? Cantik. Tetapi kerana pakai warna berbeza, ada orang sanggup kata boleh berpisah daripada ahli keluarga. Masya-Allah. Kerana itu. Dan dia kadang-kadang dia menggunakan ayat Al-Quran pula justify. Sebenarnya warna oranye lebih mulia daripada warna hijau. Masya-Allah. Ya. Dan ini bukan perkara yang pelik. Rupa-rupanya ia bukan pada tahun 2020, 2021, ini 1400 tahun yang lepas pernah berlaku. Dan sebahagian daripada saya lah ketika mengkaji ayat ini kata, ya Allah, benda ni macam pernah aku lihat kan. Dan ia bukannya baru, ia pernah berlaku dahulu. Allah menyatakan wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tadhaharuna alaihim bil ithmi wal udwan. Atas dasar apa buat benda-benda ni semua? Dosa dan permusuhan. Masya-Allah. Nanti kita pergi pada surah nombor 5, kita akan jumpa lagi istilah ithm wal udwan. Dosa dan juga permusuhan. Dosa dan permusuhan inilah yang menyebabkan apa? Nanti kita akan tengok di hujung ayat ini kesannya kepada umat yang mendapat hidayah ini dan ia juga akan berlaku kepada umat Islam nanti kita akan tengok. Baik. Wa in yatukum usara. Kemudian apa yang berlaku dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, maksudnya bila dah dihalau, lepas tu orang katakan orang jadikan dia sebagai tawanan. Kemudian dia buat macam nak tebus. Masya-Allah. Padahal dia yang halau. Dia yang halau. Tapi lepas tu dia nak tebus. Dia nak rasa saya dah buat baik. Wah, sekarang ni. Perkara ini tuan-tuan, adakah ia hanya berlaku 1400 tahun yang lepas? Tidak. Dia juga berlaku zaman ini di mana kadang-kadang kita dermalah nak membantu dia apa sebagainya, tapi kita sendiri yang merancang untuk dia dikeluarkan ataupun dibunuh ya. Perkara ini yang kita perlu beri perhatian ya. Wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum, padahal kamu diharamkan untuk mengusir mereka. Afatu'minu, ini besar maksudnya. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman kepada sebahagian Alkitab? Kita dah belajar Alkitab sebelum ini. Wa takfuruna bi ba'd. Perkataan yang kita nak tengok pada hari ini perkataan apa? Daripada afatu'minun itu perkataan amana. Mari kita tengok perkataan hari ini. Apa maksud amanah? Amanah ini berulang di dalam Al-Quran sebanyak 537 kali. Ya. Boleh ke saya letak begini? Begitu. Begitu. Iaitu maksudnya percaya ataupun aman. Betul. Itu secara ringkasnya lah. Dia amanah ada kaitan dengan iman, ada kaitan dengan aman, ada kaitan dengan amanah. Saya merujuk kepada Asfahani, katanya amanah yang Allah beritahu dalam surah Al-Ahzab ada beberapa maksud. Satu maksudnya ialah tiba-tiba ada maksud amanah tu huruf hijaiyah. Oh, masya-Allah. Yang Ustaz ajar huruf hijaiyah tu. Salah satu yang disentuh oleh Asfahani ialah huruf hijaiyah. Selain daripada amanah itu ialah tauhid, tanggungjawab ya, dan juga akal. Akal kita ini amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila gabungkan empat-empat perkara ini, akal Allah berikan kepada kita tuan-tuan sekalian adalah amanah untuk kita mengenal tauhid, untuk kita bersifat adil, agar dengan keadilan itu kita dapat berfikir waras, dapat baca huruf hijaiyah. Allahu akbar. Maksudnya siapa yang ada akal tak nak kenal huruf hijaiyah, tidak mahu mengenal kepada apa yang ada dalam Al-Quran, sebenarnya dia tidak menunaikan amanah. Allahu akbar. Ya, subhanallah. Dia bahasa Arab ni dia berkait langsung begitu, tapi asal katanya daripada perkataan amanah tadi. Oh, masya-Allah. Ya. Jadi ini adalah maksud afatu'minun bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman kepada sebahagian kitab dan kufur pada sebahagian kitab? Maksudnya apa?
orang Islam, kalau orang Yahudi tu dia percaya pada Taurat dia. Orang Islam zaman sekarang dia percaya kepada Al-Quran. Tak ada orang cakap kamu percaya Al-Quran tak ada. Ya, orang percaya. Tetapi yang dimaksud dengan tu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'd ni ustaz ya, sebenarnya ialah dia kadang-kadang dia pilih-pilih. Dia kalau dapat manfaat pada dia saya percaya. Tapi kalau dia menyebabkan saya nanti kena kecam, tak payahlah, saya tak nak buat. Masya-Allah. Ya. Kalau saya dapat untung, saya percaya. Kalau rugi pula lah, kena tutup kilang arak contohnya, kan? Ataupun kalau saya di kedai nak jual produk ni tidak dibenarkan, alamak rugilah, saya tak nak. Perkara itu adalah yang berlaku pada zaman dahulu dan itu mengundang apa? Allah cakap, siapa yang fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Kehinaan di dunia. Umat Islam sekarang dihina, ustaz ya. Ya, betul ustaz. Betul. Jawapannya kerana umat Islam ada yang pilih yang ini, tak nak pilih di sana. Dan macam mana kita nak selesaikan perkara ini? Kita bersambung kembali My Quran Time. Baca, faham, amal. Kembali kita dalam My Quran Time, baca faham amal kita pada hari ini. Pada halaman yang ke-13 kita mendalami kepada apakah isi kandungan Al-Quran. Kita nak memahami apakah yang berlaku pada umat terdahulu sehingga mereka dihina oleh masyarakat dunia, dan sudah tentunya dengan izin daripada Allah SWT, kerana mereka melanggar perjanjian dengan Allah. Dan perjanjian itulah yang kita lihat tadi ustaznya pada ayat 83 halaman sebelum ini, pada ayat 84, 85 ayat yang panjang itu, di mana apakah yang diberi penekanan, iaitu mereka itu afatu'minu bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Masya-Allah. Ya, separuh-separuh ya. Ada orang yang dia bab solat dia jaga betul-betul, ya, dia punya wuduk dia betul-betul tu kan, tetapi bab dia longkang mulut dia itu dia tak jaga. Kan, dia ambil yang solat saja. Ada yang dia jaga dengan orang dia cakap elok-elok, tapi dengan solat dia entah, tak kisahlah kan, yang penting aku buat baik kan. Jadi dia ambil sebahagian dan dia tidak beriman ataupun tidak mengamalkan sebahagiannya. Ini perkara tragedi yang berlaku kepada umat Islam. Malah dari segi mikro makro tadi itu, mikro yang kecil, mikro ya, apa yang berlaku ialah dia jaga solatnya dengan mak ayah dia, tapi dengan manusia lain, kalau orang-orang luar negara ke, kalau panggil dia tu mat, dia tambahlah dengan nama-nama yang menghinakan. Itu juga adalah sebab yang mengundang kepada khizyun ya. Istilah khizyun tu maksudnya hina fil hayatid dunya wa yaumil qiyamah yuradduna ila asyaddil azab. Azab yang sengsara kerana tidak beriman dengan Al-Quran, Alkitab itu sepenuhnya. Dan disambung pada ayat yang ke-86, ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Maksudnya mereka itu membeli kehidupan di dunia ini dengan akhirat. Jadi pasal apa? Pasal dia kadang-kadang dia buat begitu pasal nak jadi, dia ada kawan kan, ataupun dia ada bisnes. Kalau saya ikut Quran 100%, nanti macam mana saya nak pimpin negara ini? Kan kita masyarakat majmuk. Kan. Jadi sebenarnya Nabi pun memimpin masyarakat majmuk juga. Ya, Yahudi ke, Nasrani ke, ada macam-macam ya, Majusi semua. Okey je kan, malah mereka terus naik, tapi syaratnya apa? Panduannya mestilah mengikut kepada surah Al-Baqarah ini. Jadi tuan-tuan, mari kita sambung kepada ayat yang seterusnya, ayat 87 hingga 88, masih muka surat 13. Tapi sebelum kita sambung Ustaz ya, Ustaz ada berkongsi tentang tajwid kita. Okey. Baik, terima kasih kepada Ustaz Tuan Fazrul. Sahabat-sahabat, para penonton semua, tak kira di Kaca TV ataupun di Facebook, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, macam mana? Kita dah di muka surat 13 ni, macam mana? Masih bersemangat ke bacaan kita? Kita baru di muka surat 13. Baru ya. Baru di muka surat 13. Harapnya
tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran, seperti yang saya selalu sebut, bukan saya saja yang, kami saja yang layak bersahabat. Tak, tuan-tuan dan puan-puan juga merupakan sahabat Al-Quran semuanya. Kita berdampingan dengan Al-Quran, belajar kalimah demi kalimah, bahkan kita belajar pula apa tu mufradat, perkataan macam hari ini kita belajar perkataan amanah. Subhanallah, banyak maksud dia dalam satu kalimah tu. So kita banyak syukurlah kepada Allah SWT, alhamdulillah. Dan untuk tajwid pula, kita dah masuk ke bahagian yang ataupun siri yang ke-13 hari ini, iaitulah penting ni penting. Kita masih lagi dalam bab ataupun tajuk besar kita, kesalahan-kesalahan yang besar. Kesalahan besar ataupun nama dia lahnul jali, ataupun dinamakan juga kesalahan yang nyata. Dan apa dia perincian dia untuk hari ini, iaitulah kesalahan besar yang seterusnya, meninggalkan syiddah ataupun meninggalkan sabdu. Meninggalkan sabdu pada boleh merubah makna. Meninggalkan syiddah kerana boleh mengubah makna, seperti pada kalimah iyyaka. Kecil sikit tu, tuan-tuan kena perhatikan betul-betul dekat skrin tu. Kalimah iyyaka dalam suratul Fatihah. Iyyaka ada sabdu tu. Dalam suratul Fatihah yang kita baca ada 14 tasydid dalam tu. Salah satunya dekat sini iyyaka tu. Jadi kena baca dengan sabdu tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat semua, iyyaka, jangan baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak ada sabdu. Ada sabdu tu ya. Tak ada sabdu syaddah tu, sabdu tu kan menggugurkan tu. Jadi itu antara kesalahan besar. Bila syaddah tu tak dibunyikan, maksudnya hilang satu huruf. Hilang satu huruf. Kurang pahala pun. Allah. Kurang menggugurkan satu huruf Kurang pahala tu satu. Khawatir nanti mengubah. Ustaz. Dia boleh sehingga boleh mengubahkan makna. Contoh ke iyyaka. Jadi kena hati-hati tuan-tuan dan puan-puan. Tempat-tempat yang bersabdu tu berikan hak dia. Betul. Berikan hak dia, sabdu syaddah atau syiddah ataupun syaddah, atau melantun sikit bacaan kita. Iyyaka, jangan kuat sangat. Iya Allah, itu macam tinggi sangat lah tu. Jadi itu bila Ustaz hari itu kan ada cerita pasal bahasa Terengganu menyenggeng kan. Dia kalau dia cakap, dia ada cara sebut tu kan. Dia kalau bahasa Terengganu tu dia ada cara sebutnya kan. Macam mana cara sebutnya? Kalau menyenggeng tu. Menyenggeng tu dia nyenggeng. Nyenggeng kan. Jadi ada syaddahnya sikit. Ada syaddah tu. Kalau tidak, kalau saya orang Perak cakap menyenggeng, itu macam kalau Terengganu tu dia sebut nyenggeng. Dia betul tak, dia ada tahan sikit nyenggeng. Okey, itu Terengganu pun tak jadi kan? Tak jadi. Apatah lagi kalau kita belajar Al-Quran, lagi kita kena jaga elok. Jadi kena beri perhatian, iaitulah kesalahan besar kita hari ini, iaitu meninggalkan sabdu pada bacaan kita. So itu kesalahan yang besar. Elakkan daripada kesalahan itu, insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih Ustaz ya. Jadi itu adalah tajwid kita pada hari ini yang kita ingin sambung sambung agar kita pun dapat beri perhatian dalam ayat 87 hingga 88 bacaan, dan kemudian kita akan lihat apa mesej sambungan kepada pelanggaran perjanjian orang-orang terdahulu yang kita tidak mahu ikuti. Kita dah doa ghairil maghdubi alaihim. Inilah yang dimaksudkan dalam Al-Quran. Jom Ustaz. Okey, baik, kita sambung ayat yang seterusnya, itu pada ayat yang ke-87 dan 88 Ustaz Dalam ayat yang ke-87 yang kita nak baca ni Ustaz, ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada lebih kurang 8 tempat yang bersabdu. Ini 2 ayat yang terakhir yang kita nak baca pada muka surat 13 ni. Atas banyak lagi. Jadi kena hati-hati, 2 ayat yang kita nak baca ni cuba perhatikan dan kita baca sama-sama biar tepat sabdu dia, insya-Allah. Sambung saya. Yep. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم
ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 87 hingga 88 itu bercerita tentang sikap kaum Yahudi terhadap para rasul dan kitab-kitab yang diturunkan Allah SWT. Ustaz ya. Jadi dalam Al-Fatihah ya kita bincang tentang percaya pada Allah, percaya kepada rasul ya, siratal ladzina amta alaihim itu sebenarnya kita nak ikut jalan orang yang diberi nikmat, iaitu salah satunya para rasul ya, selain daripada syuhada ataupun orang-orang siddiqin dan juga orang soleh. Jadi apabila kita melihat sambungan lagi, Allah menyambung lagi, tadi Allah dah menemplak kepada orang Yahudi, jangan pasal kamu akan dihina oleh dunia ya. Dunia bercakap, memang orang cakap orang Yahudi je, kalau kat Malaysia lah kan, kalau orang cakap kamu jangan jadi macam kan, cakap begitu memang itu tanda kehinaan. Jangan sampai orang Islam dia dipandang hina. Apa yang berlaku sekarang ini begitu kerana apa? Kerana bukan salah siapa, tetapi kerana orang Islam yang kita belajar dalam ayat yang ke-85 tadi, beriman sebahagiannya, kufur kepada sebahagiannya. Pernah dibuat oleh Bani Israel, orang Yahudi pada zaman dahulu. Jadi di sini Allah ingatkan walaqad ataina, dan sesungguhnya kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa dan kami susuli setelahnya dengan rasul-rasul, dan kami telah memberikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran serta kami memperkuat dia dengan Ruhul Qudus, iaitu Jibril. Ya. Jadi apakah kepentingan ayat ini? Allah membawakan nikmat besar, tokoh besar dalam Bani Israel, dua orang, iaitu Nabi Musa dan juga Nabi Isa sebagai nabi akhir daripada Bani Israel ya. Jadi itu maksudnya mereka ni dapat nikmat wa qafaina, dia terus sahaja ya. Wa ataina Isa bin Maryam bil bayyinati wa ayyadnahu biruhul qudus ya, dengan Jibril yang menyampaikannya. Kemudian apa yang berlaku? Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum. Bila mereka dah kata kami ni memang beriman, kami ada rasul apa sebagainya, bila datang rasul bukan daripada kalangan mereka, dia dah mula resis. Bersifat perkauman, iaitu apa? Dia kata ini tidak ikut kesukaan kami, maka dia buat apa? Istakbartum. Masya-Allah. Ya, bukan sekadar sombong, tapi mereka menyombong-nyombongkan. Istakbartum dia membuat perancangan untuk menunjukkan diri hebat. Pasal dia rasa bahawa we are the chosen one. Kita tak nak ikut pada dia. Apa pelajaran untuk kita pada tahun ini, pada kita yang membaca Al-Quran ini, tuan-tuan yang berada di rumah? Kalau ada orang yang membawa mesej kebenaran, walaupun dia anak muda kan, dia mungkin orang yang berbeza latar belakang belajarnya, dia mungkin orang yang cakap taklah berapa okey sangat ya, tetapi kerana dia membawa kebenaran, jangan ditolak. Ya, pasal kaum Yahudi ini dia kata kalau bukan geng kami, apa yang dibuat dia akan sombong. Fa fariqan kadzabtum ya, dia akan mendustakan, dan yang keduanya dia bunuh. Itu yang berlaku dekat Madinah tu. Kaum Aus Bani Quraizah ya, mereka nak cuba bunuh Nabi, padahal memang itulah perangai mereka sejak dulu lagi. Dia cakap saja we are the chosen one, kita terpilih, kita dapat hidayah masuk syurga. Kalau masuk neraka pun sekejap je. Semua dia rasa dia, tapi sebenarnya dia apa istilahnya, perasan dia. Ya. Dan adakah ia berlaku pada umat Islam? Yes. Ya. Yang kita harapkan tuan-tuan, dengan kita tahu perkara ini, jangan sampai ada yang kata waqalu ya qulubuna ghulf. Ya, orang Yahudi itu cakap apa? Hati kami tertutup. Hati kami tertutup. Dia cakap pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, dia kata kami tak boleh faham kamu cakap apa kan, tak doesn't make sense. Kan. Tapi sebenarnya kalau katakan kita belajar Al-Quran ya, kita mendalami Al-Quran dan kemudian kita kata bahawa saya tak boleh fahamlah, tak relevanlah perkara ini, berjaga-jaga. Sebenarnya Allah cakap apa? Bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun.
Allah telah melaknat mereka itu kerana keingkaran mereka, tetapi hanya sedikit bilangan mereka yang beriman. Ya, Allah laknat kepada orang Yahudi zaman dahulu. Dan kalau orang Islam tidak mengambil pelajaran daripada peristiwa ini, kita juga dilaknat, nauzubillah min zalik ustaz ya, dan dia akan digantikan dengan orang Islam yang betul-betul belajar Al-Quran. Siapa? Harap-harapnya tuan-tuanlah yang mengikuti kali ini dan cuba kongsikan. Pasal mungkin saya pernah baca surah Al-Baqarah ni berkali-kali ustaz dalam hidup ya, tapi bila tengok-tengok balik tak pernah pula saya faham benda ni kan, kecuali apabila kita baca terjemahan satu, yang keduanya tengok sikit bahasa Arabnya, dan yang ketiganya tadabbur. Dan kalau tuan-tuan tak ada akses kepada bahasa Arab, My Quran Time inilah peluang saja yang harapnya dengan perbincangan kita hari ini membawa kita pada 3 kesimpulan resolusi kita bersama pada hari ini. Mari kita tengokkan apa yang boleh kita ambil daripada halaman yang ke-13. Yang pertama, elakkan yang pertama, elakkan memilih-milih untuk taat agar tidak ditimpakan azab di dunia dan di akhirat. Azab di dunia dan di akhirat. Yang kedua, syukur dengan nikmat dan cepat bertaubat jika diingatkan kesilapan. Itu yang kita belajar daripada ayat ke-87 sebentar tadi, iaitu bila ada Nabi Musa, Nabi Isa ditegur kepada orang Yahudi, sebenarnya jangan jadi lebih sombong, tetapi mereka tetap juga sombong ya. Jadi bagi kita umat Islam, kita jangan sombong, kita jangan mendustakan dan jangan terlibat dalam apa-apa pembunuhan yang tidak hak. Dan yang ketiganya, jangan sombong dengan ilmu yang ada hingga tertutup atau terhijab dari kebenaran, sebagaimana ayat 88 sebentar tadi ya. Jadi ini adalah panduan untuk kita bawa bersama ustaz ya. Moga-moga kita terjauh daripada sifat Bani Israel yang Allah templak, dan kita akan mendengar lagi peringatan demi peringatan kerana ini adalah surah yang turun di Madinah mengingatkan pada kita yang dah lama Islam ataupun nak berkenalan dengan Islam. Surah ini memberi panduan untuk kita memimpin dengan sifat yang terbaik, takwa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita doa ustaz. Baik, insya-Allah jom kita sama munajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, fasihkan kami membaca kalamu Al-Quran. Kurniakan kefahaman buat kami ya Allah. Dengan bersihkan hati kami ya Allah, bersihkan hati kami ya Rahman, agar kami mampu mempelajari apa juga ilmu-ilmu-Mu ya Allah, agar dikuatkan hati kami ya Allah untuk mengamalkannya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan pendengaran kami pendengaran yang tidak pernah jemu mendengar Al-Quran. Ya Allah, mudahkanlah kami ya Allah, permudahkan kami untuk mempelajari Al-Quran, memahaminya serta mengamalkannya ya Allah. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Jadikan kami orang-orang yang membaca Al-Quran pagi, petang, siang dan malam ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim.
Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi membacakan doa sebentar tadi bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah. Moga-moga kita mendapat pelajaran yang besar ya daripada Al-Quran pada muka surat yang ke-13 ini. Dan muka surat 13 ini Ustaz ya, sebenarnya ia adalah menceritakan tentang bagaimana kita hidup bernegara, bernegara ya. Dan bila kita melihat kepada keadaan negara kita ini dengan panduan daripada muka surat 13 ini, kita tahu bahawa sebenarnya peristiwa pembunuhan pembunuhan ni macam-macam jenis. Betul, sama ada dengan niatnya ataupun membenarkan banyak, contohnya isu arak kan. Arak itu juga sebenarnya dia boleh membawa kepada kematian. Sebenarnya walaupun satu nyawa, tak kisahlah mana-mana individu pun, kaum apa sekalipun, kalau kita benarkan tanpa hak, sebenarnya kita terlibat dalam satu pelanggaran perjanjian. Ya, dan ini penting untuk kita beri perhatian yang kita tengok tadi. Dan kalau tuan-tuan terlupalah dalam muka surat 13 ini, lain kali tuan-tuan akan baca balik, kalau terlupa sangat perkataan yang perlu kita beri perhatian sebentar tadi berdasarkan pada perkataan amanah tadi dalam ayat yang ke-85, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd, ya, apakah kamu beriman kepada sebahagian kitab dan kufur kepada sebahagiannya, ya, bukan kerana kita tak baca 30 juzuk. Betul, ya, kita insya-Allah baca 30 juzuk, tetapi dari segi bagaimana kita nak beramal, iman ini bukan sekadar kita percaya di sini Ustaz ya, dia ada kaitan daripada sini dan juga dengan tubuh badan kita. Ya, jadi itulah bila kita melihat kepada apa maksud sebahagian-sebahagian ini. Kalau kita tengok peringkat mikro tadi, ada yang dia buat baik dengan mak ayah, tetapi dia tak nak buat baik dengan bos. Tapi ramai juga orang dia buat baik dengan bos, dekat tempat kerja dia baik, kan, balik rumah dialah paling garang, paling pemarah, kan. Itu juga beriman sebahagian, tolak sebahagian. Ataupun apa lagi, dekat masjid dia memang sembahyang, baca Quran okey, balik rumah macam singa. Masya-Allah. Itu juga sebenarnya tidak mengamalkan apa, waqulu linnasi husna. Daripada muka surat 12 kita patah balik. Ya, pasal apa? Yang patah balik yang muka surat 12 ini pada ayat 83 ini, dia ada kaitan dengan negara ini. Ada kaitan negara ini di peringkat makro. Kerana apa? Kerana kitab ini diambil sambil lewa. Dan lebih teruk lagi ialah apa? Kalau kita tengok buku surat semalam itu, tak tahu pun apa isi kitab. Betul. Ya, saatnya tak tahu apa isi kitab. Dan bagi tuan-tuan yang berada di rumah, bagaimana kita nak memastikan perkara ini terus tersebar? Betul, ya. Kita kalau boleh ya, dalam kempen kita wakaf untuk ummah, ya. Itu satu usahalah bersama. Saya mungkin kita berceramah kat sini Ustaz ya, tapi tuan-tuan di rumah catat nota belajar. Sambil itu kita beritahu pada kawan ya, kalau ada tempat memerlukan wakaf tersebut, beritahu ya, nombor telefon yang ada di atas skrin itu, dan tuan-tuan boleh terlibat. Moga-moga walaupun mungkinlah ada yang kata saya tak mampu RM100 jadi RM50, ataupun RM10 ataupun RM1, tetapi itu adalah usaha. Kalau tak ada RM1 pun tak apa, tuan-tuan war-warkan perkara ini, share kan. Pasal apa? Pasal dengan ini kita faham kitab, ya, kita baca, kita faham, dan insya-Allah kita boleh amalkan. Dan amalkan itulah kita akan bina balik negara ini. Negara ini perlu dibina balik semula dengan panduan daripada pencipta kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga ini memberi manfaat kepada semua. Kita akan bertemu menyambung cerita halaman 14 insya-Allah saja. Ulangan bagi episod ini pada malam ini. Malam bukan petang. Petang ya. Petang pukul 5 petang. 5 petang. 10 malam ya, dan juga 6 pagi. Ya, maksudnya ana al-laili wa atrafana, pagi petang siang petang. Saya baru je dapat telefon daripada seorang puan daripada Seremban ya. Dia kata dia lock masa 4 ni kali. Allah. Dia tengok live, dia dapat faham sikit. Dia kata saya cakap laju. Minta maaflah tuan-tuan ya yang berada kat rumah kalau saya cakap laju ke apa ke. Tapi dia tengok lagi pukul 5 petang malam lagi besok paginya. Lepas tu dia kata tak lengkap lagi nota dia. Mungkin kena tengok lagi lah tu ya. Moga-moga terus di Facebook pun boleh ya. Moga-moga terus kita menjadi sahabat Al-Quran, Ahlul Quran. Allah pimpin kita hingga ke jannah Allah Subhanahu Wa Taala. Bertemu lagi kita dalam My Quran Time, baca, faham, amal.